Okey. Okey, dah cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan bentangkan tajuk bab 7 iaitu sukatan serangkan data terkumpul. Okay. Ahli grup kami ada 4 orang iaitu saya, Zulaika, Raihana Akilah, Aina Nabilah dengan Irdina. Okey, pertama sekali kita tengok dulu pengenalan. Bab 7 ni dia pasal apa? Okey, secara ringkasnya bab 7 ni adalah sukatan serangkan data terkumpul seringkali digunakan dalam bidang perubatan, sains sosial dan sebagainya untuk mewakilkan data-data tersebut menggunakan graf seperti histogram, poligon kekerapan dan lain-lain. Hal ini dapat memudahkan kerja-kerja pengumpulan data. Seterusnya kita tengok pada projek utama. Okey, ini adalah projek yang telah ditugaskan kepada kami iaitu kami kena buat kajian terhadap tahap kesihatan murid sekolah untuk kita paparkan pada papan sekolah sempena program kempen Aktifkan Hidup Anda. Okay. Jadi kita tengok dulu yang pertama kaedah mengorganisasikan data. Okey, hasil daripada soal selidik yang kami buat ada 76 responden dan ini adalah untuk berat dulu. Okey. Lepas tu kita dapat tengok kat sini range berat tu antara 34 kg ke 87 kg. So kita dapat tengok kat sini yang berat antara 34 ke 39 kita ada 10 orang, 40 ke 45 kita ada 22 orang, 46 ke 51 kita ada 20, 52 ke 57 kita ada 9 orang, 58 ke 63 kita ada 7, 64 ke 69 kita ada 2 orang, 70 ke 75 kita ada 3 orang, 76 ke 81 ada seorang sahaja dan 82 ke 87 kita ada 2 orang. Yang ni untuk berat, saiz selang kelasnya kami buat 6. Okay. Lepas tu seterusnya kita tengok tinggi. Tinggi ni dia punya range dia antara 144, yang ni yang paling pendek, ke yang paling tinggi 170 cm. Jadi untuk tinggi, saiz selang kelasnya kami buat 9. Jadi tinggi 144 ke 152 ada 20 orang. 153 ke 161 ada 37 orang, 162 ke 170 ada 19 orang. Okay, lepas tu yang ni jumlah minit bersenam dalam seminggu. Okay, dekat sini dia punya range data dia antara 10 minit ke 180 minit. Jadi untuk yang ni kami buat selang kelasnya 10. Lepas tu yang ni 10 ke 30 kita ada 6 orang, 31 ke 60 kita ada 6 orang, 61 ke 90 kita ada 28 orang, 91 ke 120 kita ada 21 orang, 121 ke 150 kita ada 5 orang, 151 ke 180 kita ada 10 orang. Okay, baiklah, seterusnya kita akan pergi untuk cara untuk kita mengumpulkan data-data tersebut dalam bentuk histogram ataupun poligon kekerapan. Okay, first kali berat. Berat 38 hingga 39, bilangnya 10 orang murid. Lepas tu kita kena cari sempadan bawah dengan sempadan atas. Okay, macam mana nak cari sempadan bawah? Macam yang kita belajar, 34 tu tambah dengan 33 nombor sebelum dia tu, lepas tu bahagi 2. Okay, kalau sempadan atas pula ambil 39 tambah 40 bahagi 2 dapat 39.5. Okay, seterusnya Zul. Okay, ini dah bentuk perwakilan data kami guna histogram bagi berat badan. Okay, kita dapat lihat yang paling tinggi sekali tu berat daripada 39.5 hingga 45.5. Sebanyak 22 orang murid berat dia macam tu. Okay, dan yang paling sikit iaitu
Seorang murid berat dia 75.5 hingga 81.5. Seterusnya. Okey, tinggi pula. Tinggi sama juga. Kena cari sempadan bawah, sempadan atas. Okey, kita tengok histogram dia. Okey, ini bentuk histogram dia. Okey. Okay, so majoriti budak sekolah kita dapat lihat tinggi dia 152.5 hingga 161.5. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah masa bersenam dalam seminggu. Okay, kita tengok histogram dia. Okay, so yang paling tinggi tu masa 60.5 hingga 90.5 minit masa bersenam dalam seminggu pelajar-pelajar SMK Kasas. Sampai 28 orang yang bersenam lebih kurang dalam masa sejam ke sejam setengah dalam masa seminggu. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Kita sambung. Jadual ni menunjukkan BMI. Alright, kami dah buat soal selidik dan respon yang kami dapat alhamdulillah banyak dalam 76 orang. Tapi kami ambil responden dalam 50 orang je untuk meneruskan organisasi data ni. Okay? Okay, seperti yang kita tengok jadual BMI ni, kita orang dah bahagi pada 4 kategori iaitu kurang berat badan, normal, berlebihan berat badan dan obes dan kekerapan dia. Okey, kurang berat badan kurang daripada 15.3 sebanyak 3 orang. Normal 15.4 hingga 22.7 40 orang. Berlebihan berat badan 22.8 hingga 27.3 seramai 6 orang. Obes lebih daripada 29.3 seorang. Okey, seterusnya daripada tadi Zul. Okey. Daripada hasil daripada jadual kita buat tadi, kami buat OJIF untuk BMI pelajar. Okey, daripada situ kita boleh tengok yang paling tinggi tu 80% ialah pelajar yang mempunyai tahap BMI yang normal. Yang kedua, kita boleh tengok pelajar yang mempunyai berat badan berlebihan ialah 12%. Seterusnya kurang berat badan 6% dan akhir sekali 2% iaitu obes. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita boleh tengok jadual untuk mencari means, variance dan sisihan piawai bagi berat. Okey, sebelum cari means, variance, sisihan piawai semua, kita kena cari dulu titik tengah, fx, x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Okey, untuk cari titik tengah, kebanyakan kita dah tahu macam mana nak cari. Kita ambil data tadi, berat tadi 34 tambah dengan 39 bahagi dengan 2. Okey, itu adalah titik tengah dia. Macam mana cari fx pula? F ni kita kategorikan sebagai kekerapan. X tu kita kategorikan sebagai titik tengah. So fx dia darab. So kita sebagai contoh kita darab kekerapan dengan titik tengah 10 darab dengan 36.5. So jawapan dia 365. Okay, untuk cari fx, x kuasa 2 pula. X tu tadi adalah titik tengah. So titik tengah ni kita kuasakan dengan 2, dapatlah jawapan dia. Contohnya 36.5 kuasa 2. Dapat jawapan 1332.25. Okey, kita tengok fx kuasa 2 pula. Fx tadi ni kita ambil yang nilai yang kita dah cari tadi ni. Contohnya ni 365 kuasakan dengan 2, dapatlah 13,322.5. So kita kena tambah semua ni macam nilai kat bawah ni. Okey,
Cu, macam mana nak cari mean, variance dan CCM PRY? Next Zu. Okay, kita tengok kat sini. Ada kita orang dah letakkan sekali rumus untuk variance dan CCM PRY. Okay, macam kita tahu mean macam ni nak cari. Tambah jumlah kekerapan bahagi dengan bilangan kekerapan. So bila dah berdasarkan data tadi, mean dia yang kita orang dapat cari sama dengan 49.76. Variance pula macam ni nak cari jumlah fx kuasa 2. Fx kuasa 2 tadi tu yang dekat jadual tadi. Okay, bahagi dengan jumlah kekerapan, jumlah f. F tadi tu kekerapan. Tolak dengan x kuasa 2. X kuasa tu dia tadi tu mean lah. Tapi kuasakan dengan 2. So variance dia kami dapat negatif 122.82. Alright. CCM PRY pula macam ni nak kira. Kita just punca kuasakan variance tadi. So dapatlah jawapan dia 11.08. Okay. Okay, seterusnya kita sama juga macam tadi, kita nak kira mean, variance dan CCM PRY untuk tinggi. So macam kena sama juga, kita akan cari titik tengah dulu. Macam mana nak kira titik tengah? 144 tambah 152 bahagian 2, so dapat titik tengah iaitu 148. So sama juga tadi, fx tu kekerapan darab titik tengah, so dapat 2960. Lepas tu x kuasa 2 tu kita kuasa 2 kan titik tengah, so dapat 21,404. Lepas tu fx kuasa 2 tu kita kuasakan 2 fx, so dapat 438,080. Okay, seterusnya. So daripada hasil dapatan yang kami kira tadi, kami dapat mean iaitu 156.88. Terus seterusnya variance dia dapat 41.55. So CCM PRY dia dapat 6.45. So sama juga macam Gina dah cakap tadi, nak kira mean tu, mean, variance, CCM PRY tu guna rumus macam ni kat bawah ni. Okay. Okay, kesimpulannya daripada hasil dapatan kajian kami dapat menyimpulkan bahawa tahap kesihatan kebanyakan pelajar kat SKASAS ni dia mempunyai tahap kesihatan yang baik. Okay, mereka mempunyai tahap BMI yang normal iaitu berperatuskan 80%, macam mana kita boleh nampak dekat OJIF tadi. Lepas tu selain itu kami juga mendapati bahawa sebahagian daripada kami mempunyai tahap BMI yang kurang sihat seperti obes, berat badan berlebihan dan kurat berat badan. Bilangan peratus pelajar yang mempunyai kurang berat badan adalah 6%, manakala pelajar yang berlebihan berat badan adalah 12% dan obes adalah sebanyak 6%. Lepas tu harapan kami adalah agar semua pelajar di SMK KASAS dapat mempunyai tahap BMI yang normal.
Okey, seterusnya adalah projek mini. Okey, dalam projek mini ni, kami ditugaskan untuk mengkaji taburan populasi penduduk di Malaysia, Indonesia dan Singapura dari tahun 1990 hingga 2019. Kemudian kami kena organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan dengan kelas yang sesuai dan bina perwakilan data yang sesuai untuk untuk lihat taburan data tu. Lepas tu kami kena dapatkan nilai sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan. Lepas tu kena bandingkan populasi penduduk di ketiga-tiga buah negara dari aspek jumlah penduduk dan serakan penduduk. Akhir sekali kami kena buat kesimpulan bagi taburan penduduk dan kaitkan dengan kepadatan penduduk di setiap negara. Okay, kita tengok populasi penduduk di 3 negara tadi. Okey, untuk Malaysia kami ambil dari tahun 1990 hingga ke 2019. Jadi untuk Malaysia kami buat serang kelasnya 3. Jadi boleh tengok kat sini 18 ke 20 kita ada 5. Lepas tu 20.1 hingga 22 kita ada 3. 22.1 hingga 24 kita ada 4. 24.1 hingga 26 kita ada 4 kekerapan dia. 26.1 hingga 28 ada 4 juga. 28.1 hingga 30 ada 5. 30.1 hingga 32 ada 5 juga. Okay. Jadual mean variance CMPRY bagi Malaysia. Kita kira macam yang tadi juga. Okay. Kita kira macam yang berat tadi juga. Kena cari titik tengah fx, x kuasa 2, fx kuasa 2. So, kita tengok nilai mean variance dan CMPRY. Okay. Mean sama dengan 25.4. Variance sama dengan 14.32. CMPRY sama dengan 3.79. So jalan kerja dia semua sama je macam tadi. Kita ambil data yang ada dekat jadual je tadi. Okay? Okey, ya. Okay, seterusnya kita akan buat bentuk histogram lagi untuk negara Malaysia. Okey, populasi penduduk. Okey, 18.0 ni bukan 18 orang je ada kat Malaysia tau. Dia 18 juta hingga 20 juta. Betul lah. Okey, lepas tu kita kira sempadan bawah, sempadan atas. 17.9 tambah 18.0 bahagi 2 dapat 17.95. Lepas tu 20.0 tambah 20.1 bahagi 2 dapat 20.05. Okay, kita tengok histogram dia. Okay, beginilah histogram dia. Histogram bagi penduduk di Malaysia. Next. Okay, lepas tu kita tengok data populasi penduduk di Singapura. Masih lagi tahun yang sama, 1990 hingga 2019. Untuk Singapura kami buat selang kelas dia sebanyak 5. Jadi 3.0, 3.5 ada 6, 3.6 ke 4 ada 5, 4.1 ke 4.5 ada 6, 4.6 ke 5 ada 3, 5.1 ke 5.5 ada 6 dan yang terakhir 5.6 hingga 6.0 ada 4 kekerapan dia. Okay, untuk Singapura pula dia punya mean variance dan CMPRY nak cari. Macam tadi, semua macam tadi. Okay, ini adalah data yang dah kami buat untuk cari mean semua. Next. So mean untuk Singapura sama dengan 4.45. Variance pula sama dengan 556.27. CMPRY sama dengan 23.54. Okay.
Patutlah tak buka mic. Dia seorang tanya. Okey, Singapura. Tak maaf ya semua. Okey, dia populasi penduduk di negara Singapura ada lebih kecil sebabkan faktor muka bumi kawasan dia adalah sangat kecil, iaitu daripada 3 juta hingga 6 juta penduduk daripada tahun 1990 hingga tahun 2019. Okey, kita pergi ke histogram dia. Ini dia yang mana kita dapat tengok dia macam naik turun je penduduk dia. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya data populasi penduduk di Indonesia. Okay, macam kita tahu Indonesia ni negara dia besar, so memang penduduk dia ramai lah. Okay, jadi untuk Indonesia kita buat selang kelasnya 17.84. Lepas tu dapatlah tengok kat sini 181.4 ke 199.24 ada 7. Lepas tu seterusnya kita ada 6. Lepas tu 217.09 ke 234.92 kita ada 5. 234.93, 252.76 ada 6. 252.77 ke 270.6 kita ada 6 kekerapan dia. Okay, seterusnya kita tengok jadual untuk mean variance dan sistem piawai Indonesia. Macam tadi juga, apa nak kira mean variance sistem piawai ni kena cari titik tengah dulu. So 181.4 tambah 199/9 bagi 2 dapat 190.65 dan seterusnya pun sama juga. Okay, so daripada hasil jadual kami dapat seterusnya. Kami dapat mean untuk Indonesia 227.74, variance 703.08 dan akhir sekali sistem piawai ialah 26.52. Okey, baiklah, Indonesia pula. Seperti yang kita tahu, kawasan negara Indonesia yang paling luas di antara Malaysia dengan Singapura. So, jumlah penduduknya adalah lebih kurang 181 juta hingga 270 juta penduduk daripada tahun 2019 hingga daripada tahun 1990 hingga tahun 2019. Okey, Instagram dia. Dan inilah dia histogramnya. Okay, itu je. Alright, kita dah sampai kesimpulan. Daripada hasil analisis data, kami mendapati bahawa taburan penduduk di Indonesia lebih padat berbanding dengan negara lain iaitu Malaysia dan juga Singapura. Indonesia juga didapati memiliki populasi penduduk yang padat dengan jumlah keseluruhan penduduk di sana seramai 271 juta orang pada tahun 2021. Okay, sekian, terima kasih. Izinkan saya memberikan beberapa rakap pantun bagi mengakhiri pembentangan kami pada hari ini. Daun selasih ikan puyuh. Terima kasih. Thank you. Sekian, wabillahi